Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cik Nur di channel Madu Seribu Kasih. Minta maaf ini hari lambat live sikit. Okey. Kepakaran kami adalah membantu ibu ayah bagi mendapatkan madu kelulut asli dengan kaedah dan cara makanan yang betul. Okey, so kita tak nak cakap banyak, kita nak sambung cerita semalam. Okey, kita sembang-sembang je. Cik Nur nak sambung cerita semalam. Okey, semalam kat mana Cik Nur dah berhenti? Okey, pengalaman kan. Okey, Cik Nur semalam cerita pasal hiking, betul tak? So cerita pasal hiking. Okey, di mana pengalaman yang tak dapat dilupakan ni kita setiap orang ada banyak pengalaman kan, macam-macam pengalaman ada. Okey, yang Cik Nur nak sampaikan ni adalah di mana pengalaman Cik Nur sendiri mengharungi hiking, okey. Mengalami hiking dan Cik Nur sendiri juga telah sesat, okey, sesat di dalam hutan yang besar. Bagi Cik Nur tu hutan yang besar. Okey. So bila kita dalam keadaan macam gitu, apa yang perlu kita buat, apa yang patut kita prepare sebenarnya, Cik Nur akan bagi tahu yang last part nanti. Okey. Okey, Cik Nur sambung. Semalam punya Cik Nur pun cakap dah sampai mana Okey, masa tu Cik Nur duduk di sebenarnya Cik Nur berada di atas, di puncak, tapi nak cari line telefon, Cik Nur terpaksa turun ke bawah. Okey, turun cari di mana-mana kawasan yang ada line telefon. Okey, Cik Nur turun je cari di paras lereng-lereng bukit, cari je betul-betul kita duduk di lereng bukit. Tu nasib baik malam. Kalau waktu siang boleh nampak ketinggian dia tu, rasanya tak berani kot duduk kat lereng bukit macam tu. Betul tak? Kat kaki lereng-lereng gunung tu. Tu bukan parah bukit, parah gunung. Okay, jadi sebab malam kita tak nampak. Bila kita tak nampak, keberanian kita tu ada. Okey? Keberanian kita ada dengan keadaan kita sesat. Dengan dalam hutan, tak ada orang. Okey, kita aja kat sana. So kalau you all rasa apa perasaan? Agak-agak apa perasaan tu kalau orang tu duduk dalam hutan dalam keadaan macam tu? Kan? So masa tu Cik Nur dah call bomber apa semua. Dan bomber mencari kita lah. Okay? Mencari di mana jejak Cik Nur berada. Jadi waktu tu bomber mencari. Jadi waktu Cik Nur tengah nunggu tu, okay, tunggu diorang ni memang lama lah. Dia pun tak tahu nak detect kita kat mana. Kita pun lokasi kita bagi pun orang kata secara rambang. Secara rambang. Diorang pun tak ikut apa yang ikut apa lokasi yang kita bagi tahu. Okay, tapi diorang ni expert lah. Okay, diorang ni memang orang kata kaki penyelamat dalam kawasan-kawasan gunung. Okay, dia ada orang yang memang dia di bahagian balai bomba tu dia ada orang yang dia dah train untuk ke kawasan hutan. Jadi diorang memang dah ada yang pakar diorang kat sana dalam tu lah. Okay, so diorang Cik Nur tunggu hujan tau. Waktu tu dah hujan lebat dalam hutan, bunyi macam-macam. Awak bayangkan bunyi macam-macam. Cik Nur dah bunyi tu. Tapi kalau Cik Nur turun bawah lagi, Cik Nur ada rasa ada bunyi air tau. Macam aliran sungai. So orang kata kalau kita sesat, kita ikut je aliran sungai tu kan. Tapi Cik Nur ni dia dalam kepala otak ni, ni otak kita ni dalam kepala otak. Benda tak nampak tapi kita boleh fikir benda bukan-bukan. Tu adalah orang kata tak bagus. Tak bagus, okey. So bila Cik Nur ni bila dengar air, kita terbayang buaya. Bila dalam hutan, kita terbayang apa? Bukan singa, bukan. Harimau.
Tu bayang harimau. Jadi dalam hutan tu macam-macam lah bunyi kan. So bila bunyi, dalam keadaan bunyi tu kita memang takut lah. Lepas tu fikir nak panjat pokok pun, kat atas pokok pun ada binatang juga kan. Berada di bawah pun ada binatang juga. Diam je lah. Diam je kat situ kan, diam je. Hujan tu tak payah cakap, memang kita dah kuyup. Lepas tu dah memang dah menggigil kan. Tubuh dah memang shaky. Memang sejuk gila, angin kat atas tu lagi. Memang sejuk lah, sejuk. Memang sejuk, tak gaban. Cik Nur dah sampai kat paraf kaki bukit tu dah waktu, maknanya bila masa bomba datang selamat tu, Cik Nur dah sampai ke kaki bukit Gunung Irau tu. Waktu tu dalam pukul dah 6 lebih pagi lah. Hampir pukul 7 pagi. Macam tu lah. Lebih kurang dah nak 7 pagi. Maknanya lebih kurang Cik Nur dalam hutan tu semalaman lah kat situ. Kat dalam hutan tu Cik Nur memang semalaman kat dalam Gunung Irau. So masa bomba dah sampai, diorang memang berteriak lah. Memang berteriak mencari kita kan. Diorang berteriak cari, kan panggil. Lepas tu bila Cik Nur dengar suara orang tu, masa tu kita dengar suara orang. Jadi kita walaupun kita tak ada tenaga pun semua, tapi kita kuatkan jugalah, kuatkan tenaga kita, cuba kuatkan suara, cuba menyahut suara orang yang kita dengar tu. Kita menyahut suara orang tu dan dia jumpa lokasi kita, dia cuba biasalah pakai torchlight suluh mana lokasi kita, dan bila dia suluh tu kita boleh nampak dia berada di atas, Cik Nur berada di bawah. Maknanya dia ada di bahagian atas bukit lah. Cik Nur kan berada di bahagian bawah masa tu. Mencari line masa tu kan. Di bahagian jurang-jurang tu. Jadi, masa tu Cik Nur macam memang kata apa, tak larat. Kan, pihak bomba dah sampai. Tapi dia manggil-manggil, dia tunjuk, dia kata okey cuba gerak, jalan perlahan-perlahan, jalan perlahan-lahan, cuba naik ikut kami, ikut dia punya suara dia lah, ikut arahan suara dia kan. Lepas tu naik perlahan-perlahan apa semua. Cakap memang tak boleh saya dah tak boleh jalan, rasa macam saya dah tak boleh jalan cik, saya memang dah tak ada energi, tak boleh nak buat apa, rasa macam, orang kata apa, rasa macam, macam fed up gitu, macam dah tak boleh dah, tak boleh jalan. Tak boleh. Bomba cuba juga paksa kan jalan, dia panggil kita jalan juga. Cuba panggil kita naik juga. Cik Nur kata dah, cakap tak boleh dah cik, macam saya dah tak ada tenaga dengan dahaganya. Kita tak ada bekalan apa semua, tak ada. Air pun dah habis semua. Dah tak ada tenaga, energi dah kurang dengan sejuk apa semua, you all bayangkan. Dengan sejuk, dengan menggigil, macam mana nak jalan kan. Waktu kan badan menggigil-gigil nak jalan tak boleh. Tapi patutnya kita jalan lah dalam bila menggigil tu. Sepatutnya kita jalan supaya badan kita tu tak panas balik. Tapi kita dah tak ada energi masa tu. Dengan kita dah dahaga sangat kan. Jadi tak nak bomba, salah seorang bomba turun. Ahli bomba tu turun. Turun ke tempat yang Cik Nur tu. Turun, dia bagi kita minum. Dia bawa beg tau. Dalam beg dia tu dia siap bawa makanan, bawa air dalam beg dia orang tu. Dia orang ni pikul beg dengan siap dengan makanan. Jadi dia orang bawa makanan apa semua prepare siap-siap. Jadi dalam hati Cik Nur, wow. Bagus sekali bomba ni kata. Dalam hati lah kan. Tak cakap kat dia lah. Cakap kat dia nanti kan. Dalam hati je lah cakap kan. Wow. Bagus je. Siap bawa makan apa lagi. Tahu pula aku tengah dahaga air, tengah lapar semua kan. So kita dapat. Jadi dia bagi kita makan dulu. Bagi makan. Masa tu Cik Nur ambil roti dengan minum air. Okay, dah minum, dah ada energi sikit, relax kejap. Dia panggil kita jalan. Okay, dah panggil jalan. Tapi Cik Nur masa tu dah orang kata dah pucat lah. Macam mayat dah macam letih. Pucat dah macam mayat dah. Lepas tu, bomba cuba tarik. Dia tarik tangan kita tau. Dia pegang tangan kita. So, dia pegang tangan kita tu panggil jalan lah. Cik Nur ingatkan, kita dah tak boleh jalan tau. Cik Nur ingatkan, diorang bawa apa panggil tu, yang usung punya tu kan, tempat selamat korang dengan yang usung, panggil apa benda tu. So angkat kita pakai benda tu tau. Cik Nur ingat macam tu.
Rupanya tak ada diorang datang macam gini je, kosong-kosong macam ni je. Kan, dia datang kosong-kosong macam ni je. Dia just datang, lepas tu dia bagi kita makan, lepas tu dia bagi macam kalau kita dah down sangat, dia bagi semangat kat kita macam tu, dia bagi semangat. Lepas tu dia, Cik Nur macam dah tak larat, jalan pun macam pejam-pejam mata. Agak orang tarik tangan je, kita ikut. Jalan kejap Cik Nur berhenti, jalan kejap. Tak larat. Tu pun dia pun macam dia goncang tangan kita tau. Dia goncang tangan kita, Cik dengar suara saya. Cik kena kuat semangat. Cik kena semangat. Kita kena keluar daripada hutan ni, dia kata. Kita kena keluar. Kita tak boleh duduk dalam hutan ni, dia kata. Ada macam-macam kat sini. Takkan Cik nak duduk dalam ni kan? Jom kita keluar, dia kata. Kita kena keluar dalam ni. Cik kena kuat semangat, dia kata. Lepas tu, bila saya jalan semacam lembik nak jatuh kan, Cik, dia panggil juga kita, dia panggil tapi dia tarik tangan je. Dia tarik kan. Apa tu? Cik mucap dia cakap kat Cik Nur, mucap. Macam tu. Cik Nur dah memanglah kita mengucap ya. Jalan sikit kan. Memang down. Memang masa tu Cik Nur dah down gila. Tapi Alhamdulillah Cik Nur sampai juga di bawah tu. Okay, dengan pertolongan pihak bomba, Cik Nur berterima kasih dengan pihak bomba Cameron Highland. Okay, Cik Nur sampai sana, Cik Nur memang dah lembik. Tunggu sehingga pulih energi, betul-betul pulih energi, barulah Cik Nur start balik. Okay, waktu tu diorang pun tanya kita, kalau kita betul-betul tanya kita lah sama ada dia nak panggil bomba panggil ambulan atau tak. Kan waktu tu. Dia kalau yang dia usung orang tu injet yang tahap memang dah macam patah teruk ke apa semua tu, injet macam gitu, baru dia orang bawa benda tu. Macam Cik Nur tak adalah injet macam tu. Cuma sakit kaki dan kita tak boleh jalan sebab kaki kita, betih kita dah lenguh. Dah lenguh, kaki dah lenguh. Dah tak boleh jalan macam lembik macam tu. Waktu tu Cik Nur tak ambal madu Seribu Kasih lagi. belum ambal madu Keluluk lagi, tak jumpa lagi waktu tu. Okay. So, masa dah sampai kaki bukit, kita relax apa semua. Diorang pun panggil kita relax dulu apa semua. Betul-betul ada energi baru gerak, dia kata kan. Betul energi. Tapi diorang tunggu sampai kita pulih. Cik Nur sangat-sangat gembira. Waktu tu dalam otak Cik Nur, janganlah dia panggil pemberita ke apa kan. Malu pula masuk dalam TV. Kan? Tiba-tiba kan, sesat dalam hutan kan. Nasib baik tak ada. Alhamdulillah. Yes, Cik Nur. Okay, dia punya moral of the story. Apa yang kita nak buat, sebenarnya dia punya langkah, kalau you all kaki hiking, siapa-siapa saja di luar sana, kalau di mana saja kita nak pergi, hiking tempat-tempat yang orang kata tinggi, dengan ketinggian dia ada berapa kaki punya tinggi kan, dia ada tahap-tahap dia. Okay, so dekat situ tu kita kena, satu yang pertama kita kena buat report sebelum kita masuk ke dalam hutan. Okay, sebelum kita masuk hutan kita memang kena report sebenarnya. Kita kena buat bagi tahu dekat pihak polis. Kita kena bagi tahu kat pihak polis, pergi balai, bagi tahu kat pihak polis, cakap dengan diorang kita nak naik bukit sekian-sekian. Kita nak naik gunung sekian-sekian. Macam tu. Berapa orang nak pergi. Okay? Ada guide atau tak ada. Okay? So kita kena orang kata apa? Kena report lah. Kena report, bagi tahu dekat mana stesen balai polis yang berdekatan dengan tempat yang kita nak naik tu. Itu cara yang sebenarnya. Okay? Cara yang sebenar supaya apa-apa yang berlaku, diorang tahu. Okay? So, bila kita sampai, kita report balik dekat diorang bahawa kita dah selamat sampai. Okay? So, kalau kita tak ada bagi tahu balik dekat diorang, bermakna diorang tahulah kita ni ada problem kat tempat yang kita pergi tu. Faham tak? Okay, so kita kena buat report, kita kena bagi tahu diorang supaya apa-apa berlaku, macam berlaku kat Cik Nur ni. Okay, ini satu pengajaran juga pada Cik Nur. So Cik Nur dah, dengan pengajaran tu, Cik Nur tahu cara dan langkah yang sebenarnya kita kena buat report dulu sebelum kita panjat gunung. Okay. So kalau you all nak pergi mana-mana gunung, bolehlah ajak Cik Nur.
Okay. Lepas tu, moral of the story-nya, apa yang kita buat, kita mestilah ikut dia punya peraturan. Okay. Ikut Cik Noh masa tu pergi tak ada guide. Kita naik sendiri kan, tak ada guide. Dan kebanyakannya di Gunung Irau ni, yang Cik Noh jumpa tu masa mula-mula naik tu, diorang naik ramai naik sendiri je. Tak ada guide. Diorang tak ada guide. Cik Noh pun tak sure lah dekat sana, dekat Irau tu ada guide ke tak ada. Tapi rasanya macam tak ada. Tak sure lah, tapi kalau you ada pengalaman, boleh share lah dengan kita kan. Cik Noh rasa Cik Noh nak naik lagi sekali kat sana. Sebab itu hari masa pergi dulu tu tak puas hati kan. Sebab naik, rasa nak pergi lagi sekali. Pergi lepas ni kita report dululah kat sana. Okay. So, apa saja kita nak buat samalah, tak kisah kita nak buat apa. Kalau kita nak berniaga ke, kita nak pergi sesuatu ke suatu tempat, kita mesti kena ada plan dulu. Kita kena, orang kata apa peralatan yang patut kita check. Orang kata apa, ialah ada checklist dulu. Checklist, okay, checklist. So checklist tu kita check dulu yang patut kita bawa, atau kita nak pergi melancong apa barang dia, tengok dulu checklist tu supaya kita tak nak berlaku benda-benda yang tidak diduga macam tu lah. Okay, so kalau berlaku sesuatu benda yang tidak diduga adalah disebabkan oleh kelalaian kita dan disebabkan oleh kelemahan ilmu kita, kita tak boleh salahkan orang lah, kita yang salah sebenarnya. Okay? So banyak lagi pengalaman yang boleh Cik Noh kongsi. Banyak pengalaman. Cik Noh pun bukan muda lagi, dah tua dah. Bila dah tua ni, pengalaman makin tua, pengalaman kita mestilah makin banyak, tak? Dia sealiran dengan kita punya umur lah. Okay? So mungkin Cik Noh boleh share lagi selepas ni pengalaman-pengalaman lain. Ada lagi pengalaman-pengalaman yang Cik Noh naik bukit-bukit lain. Ada lagi. Paling syok lagi yang berjumpa dengan binatang. Ada yang Cik Noh jumpa binatang. Nanti Cik Noh sambung dengan lain segmen lah. Nak sambung kat sini kan sampai pagi tak habis cerita dia. Sampai pagi nanti tak habis cerita dia. Jadi bukit lain pun ada. Naik di bukit-bukit lain, Cik Noh ada lagi di mana berjumpa dengan binatang yang memang berapa kali Cik Noh naik pun dia aim je. Asal lalu je situ dia keluar. Menggigil. Menggigil lah binatang tu kalau dia gigit habis. So kita jumpa lagi esok hari dengan segmen lain yang Cik Noh nak tunjuk. Okay, Cik Noh nak tunjuk unboxing satu benda besok insyaAllah kalau tak ada apa-apa. Okay, Cik Noh nak tunjuk unboxing satu stand. Siapa dekat sini yang minat bergambar selfie, nanti Cik Noh tunjuk satu stand yang stabilize yang you all boleh guna. Okay, Cik Noh akan tunjuk besok insyaAllah kalau tak ada apa-apa. Okay, bye, Assalamualaikum, jumpa lagi.